Secara langsung terus dari Stadium Tunku Abdul Rahman, Paroi, Negeri Sembilan, Nazri Abdullah dibantu oleh Kasim Kadebaca dan juga Anwar Abu diberi penghormatan untuk mengadili perlawanan ini. Pengadil yang tidak asing lagi, pengadil berpengalaman di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa dari Pulau Pinang, yang pasti dapat mengawal perlawanan ini, kerana kalau diikutkan daripada kehangatan perlawanan, pastilah Negeri Sembilan mahupun Selangor mahu menamatkan perlawanan dengan 3 mata penuh. Namun kita perhatikan terlebih dahulu barisan pemain-pemain Negeri Sembilan. Hanya satu pertukaran saja yang dilakukan oleh M. Karatu selepas perlawanan menentang Kedah tempoh hari, di mana Muhammad Nur Syekh Ibrahim direhatkan dan tempat beliau diambil oleh Syamsul Akmal Japri. Lain pemain adalah sama, termasuklah Jose Iriarte, manakala Tristan Morgan, penyerang import baru Negeri Sembilan dari Selangor, diletakkan di bangku pemain-pemain simpanan. Selangor Darul Ehsan mengekalkan kesebelasan yang sama, 11 orang pemain yang telah menumbangkan Kuala Lumpur dengan 2-0 di Stadium Shah Alam. Mehmet Darakovic diberikan tugas selaku ketua pasukan. Hadi Tahir sekali lagi diberikan peluang oleh Steve Wicks untuk membuktikan kemampuannya mengawasi benteng terakhir. Malah Wicks juga telah menurunkan 4 pemain skuad Liga Simpanan Selangor. Selain Hadi, turut beraksilah Aizal Lamin, Rezal Hassan dan juga Nazab Hizan. 6 mata untuk Selangor selepas 2 perlawanan, 3 mata untuk Negeri Sembilan selepas 1 perlawanan, iaitu ketika mengalahkan Kedah dengan 2-0. Kiomia, bekas penyerang klub Ipswich Town dan juga Arsenal, menggantikan Tony Cottee. Kemampuan sebenarnya belum lagi teruji dan belum lagi terselah. Sama itu saudara, elok juga kalau kami di sini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pengantin baru Azmi Muhammad dan juga keluarga iparnya, iaitu keluarga mertuanya Roslinda Jaafar. Pasangan yang baru saja melangsungkan perkahwinan dilaporkan siang tadi, dan Azmi terus bersemangat untuk mewakili Negeri Sembilan pada perlawanan penting ini. Hanya kemenangan dan juga menjaringkan gol akan menjadi hadiah paling istimewa buat pengantin baru ini. Stadium di Paroi tidaklah begitu penuh. Masih ada lagi ruang yang boleh diisi berbanding dengan musim lalu apabila Negeri Sembilan hampir menguasai persadaran Liga Perdana, tetapi hanya tewas di saat-saat akhir. Stadium sentiasa saja penuh, dan tahun ini Negeri Sembilan tidaklah begitu menyelah sepenuhnya menamatkan persaingan Liga di tempat yang ke-7, 10 mata di belakang juara iaitu Sarawak. Dan Zami Muhammad Noor, ketua pasukan Negeri Sembilan, yang baru saja melakukan percubaan dari luar kotak penalti tadi. Sepakan percuba yang pertama diberikan kepada pasukan Negeri Sembilan yang masih lagi menguasai perlawanan ketika ini, terutamanya di bahagian tengah. Hadi meminta seorang pemain saja membuat benteng, menggunakan jarak yang begitu jauh. Gasero diambil semula oleh M. Karatu selepas digugurkan tahun lalu akibat kecederaan. Lantonan Hadi tidak mengejar. Jose Iriarte terpaku. Hadi Tahir, tidak ada sebarang reaksi dari beliau untuk mengejar semula bola lantunan itu tadi. Apakah dia gugup dan gamam? Tidaklah begitu bahaya rembatan yang dilakukan oleh Gasero, terkena dada Hadi,
dan membiarkan saja Azmi menghantar bola semula ke tengah. Perebutan di antara Durakovic dengan Jose Iriarto. Pemain yang mengawal pergerakan pengantin baru kita malam ini iaitu Azmi Muhammad ialah Ashraf Hanafiah. Zami Muhammad Nur di sebelah kanan menentangkan bola di hadapan pintu gol, terus kedakapan Hadi sekali lagi. Selangor cuba memperlahankan rentak permainan. Memang kebiasaannya Zami Muhammad Nur lah yang menjadi perancang, tetapi bukan dari sebelah tengah, malah dari sebelah tepi padang. Osman Katmon belum lagi diuji. Permainan yang mahu mencecah 5 minit separuh masa yang pertama. Ganesan, pemain ini memiliki keistimewaan tersendiri kerana sudah beberapa kali menjaringkan gol ketika menentang pasukan Selangor. Inilah kali yang kelima kedua pasukan bertemu sepanjang musim 97 ini. Dua dalam pertandingan Danhil Liga Perdana, dua dalam pertandingan Danhil Piala FA. Bola dikeluarkan oleh Aizal Amin. Ashraf Hanafiah dan Jose Iriarte dengan kaki kiri dapat meninggalkan Mehmet Durakovic. Musim yang kedua dengan Negeri Sembilan. Begitu bersemangat sekali Negeri Sembilan. Skuad Jang mahu memastikan 3 lagi mata penuh. Ini dibuktikan dalam penguasaan mereka setakat ini. Satu sudut yang begitu sukar, malah Zainal juga tidak mampu melakukan tampanan. Syaril Arsad. Ini adalah antara utility player untuk pasukan Selangor kerana pada awal musim beliau beraksi di bahagian back kiri, tetapi dengan kemunculan Aizal Lamin secara tiba-tiba saja Syaril keluar masuk dalam pasukan utama Selangor. Namun dia kembali kali ini di sebelah kanan. Antaran cuba mencari Chris Bomia. Antaran yang dilakukan oleh Rizal Hassan, juga penyerang yang begitu menjelah dalam pertandingan Piala Presiden. Dan ini ialah Khairil Zainal, saudara kembarnya Faizal. Tidak ada dalam kesebelasan utama. Ganesan. Hopkins dipersalahkan, sepakat percuma untuk Negeri Sembilan. Paluan gendang semakin kuat, berhampiran dengan tempat saya bercakap ketika ini. Ada setengah stadium yang tidak membenarkan Kompang dibawa masuk. Lain padang, lain belalang, saudara. Jadi di Paroi ini, paluan Kompang akan sentiasa kedengaran setiap kali Negeri Sembilan melancarkan gerakan.
kemas kali ini sepakan gol yang dilakukan oleh Hadi. Azman mencari Rizal Hasan, tolak menolak dengan Zami Muhammad. Jaringan baik dua pemain kebangsaan, atau mungkin saudara mau saya menyebut bekas pemain kebangsaan, skuad yang dibubarkan selepas berakhirnya Sukan City Jakarta baru-baru ini. Tarik-menarik berlaku, Wamya. Tidak ada sepakan penalti. Ganesan lega, Wamya kecewa. Kalau di England pasti dia akan meluru pantas ke arah pengadil, tetapi kali ini berbeza pula. Nazri Abdullah yang betul-betul berada di hadapan situasi itu tadi langsung tidak mengendahkan Chris Wamya dengan gelagatnya. Lemparan ke dalam untuk Negeri Sembilan. Kali ini di sebelah kiri Padang dan juga di sebelah kanan pintu gol pasukan Selangor. Satu lagi lontaran ke dalam, diambil oleh Gusero. Tandukan ke belakang, Hadi. Bola sekali lagi tidak mau masuk ke dalam pintu gol. Hadi sempat menguas bola keluar. Dan permainan masih lagi diteruskan. Sentuhan terakhir ialah dari Ashraf Hanafiah sebelum Azmi Muhammad dapat menyentuh sepakan penjuru pertama perlawanan milik tuan rumah. Acap kali Hadi Tahir diuji. Dan beberapa kali juga Negeri Sembilan lega. Selangor sebenarnya lega, saudara. Tandakan percuma untuk Jose Iriarte. Tidak ada siapa yang mengawalnya, tidak ada siapa yang mencabarnya, tidak ada pemain pun yang dekat dengannya. Jose Iriarte menewaskan Hadi Tahir akhirnya dengan satu tandukan yang cemerlang dari Ching Hong Aik di sebelah kiri. Zainal hanya menanduk angin, tetapi Jose Iriarte melepaskan tandukan yang tepat. Walaupun ada pemain yang cuba membantu menyelamatkan bola itu tadi, tetapi Jose Iriarte sama seperti yang dilakukan ketika menentang Kedah tempoh hari, juga dengan tandukan untuk gol yang pertama, menjadikan sekarang ini Negeri Sembilan selesa. Walaupun sekadar baru 15 minit permainan bermula. Negeri Sembilan 1, Selangor 0. Dengan Mandla, Nazab, Hizan dan juga, maaf saya, bukannya Mandla, masih teringat Mandla, Wamya sebenarnya. Ya, bergandingan dengan Azman, belum menunjukkan sebarang aksi di bagian hadapan. Walaupun sebentar tadi Mandla cuba mendapat simpati dari pengadil untuk mendapatkan sepakan penalti. Jose Iriarte hanya menjaringkan 2 gol saja dalam pertandingan Danwin Liga Perdana dan 1 gol dalam pertandingan Danwin Piala FA. Sekarang sudah 3 dari beliau.
hantaran yang dilakukan. Bekerja keras pemain-pemain Selangor Wicks, tidak senang duduk. Rosli Omar dengan lontaran ke dalam. Lontaran kepada pasukan Selangor. Zainal yang gagal dalam usahanya untuk menyelamatkan sepakan percuma Ching Hong Ai, yaitu sepakan penjuru pertama perlawanan. Zami pantas cuba mencari Azmi. Tadi dilaporkan bermain dengan begitu cemerlang di Alostar. Begitu juga ketika menjadi penjaga gawang menentang Kuala Lumpur Selasa lalu. Bekas penjaga gol Selangor yaitu Ray Murugan ini berhijrah ke Negeri Sembilan tetapi sekadar memanaskan bangku simpanan. Sekarang ini Zainal Abidin Hasan naik ke atas. Satu tackle yang lambat dari Ganesan. Sepakan percuma untuk Selangor Darul Ihsan. Perhatikanlah Aizan Lamin saudara, kerana sudah beberapa kali beliau dapat menjadikan gol menerusi sepakan percuma dari luar kotak penalti. Pemain yang dianggap dead ball specialist. Kali pertama saya melihat kelibatnya ialah ketika beliau menjadikan gol ketika menentang Sarawak pada perlawanan terakhir Liga di Stadium Shah Alam. Lima pemain membuat benteng. Tidak offside. Azman menghentikan lariannya. Tidak menjadi juga sepakan yang dilakukan oleh Aizal. Ching Hong Ai tidak dikawal. Bekas ketua pasukan Negeri Sembilan Rosli Omar, peluru pantas naik ke atas. Beragak-agak di antara Mehmet Dirakovic dan juga Nazat Hizam. Mehmet terpaksa naik ke atas untuk membantu bagian tengah. Posisi yang kosong ditinggalkan oleh San Bagamaran. Nazat Syaril menunggu dari luar, dan rebatan jarak jauh juga dilakukan oleh pemain muda Selangor ini. Cuba memerangkap bekas penjaga gol simpanan Selangor juga yaitu Osman Katmon yang tidak menjadi dengan skuad merah kuning. Rakovic Azman tergelincir. Azman Adnan, walaupun hantaran yang dilakukan oleh Mehmet tadi boleh menghasilkan sesuatu, kalau tidak pun gol, maka juga boleh mengancam kedudukan Osman Katmon. Perlawanan agak sloppy ketika ini. Kawasan tengah padang nampak seakan-akan becak. Pemain-pemain sering saja tergelincir. Dan Zainal pula naik ke atas, cuba mengatasi Rajinikan, kedua pemain yang beraksi di Jakarta.
Ini lontaran ke dalam untuk Selangor di sebelah kiri pintu gol Negeri Sembilan. Syahril untuk Kiomya. Syahril Arsad keluarkan oleh Rosli. Aizal cantik. Dari pandangan saya, bola itu memang menuju ke arah pintu gol, tetapi sebenarnya jauh dari sasaran. Satu first timer dari luar kotak penalti. Bola belum lagi mencecah tanah. Serong rempatan dilakukan oleh Aizal. Penampilan Gasero, saudara, pada musim ini tidaklah begitu menonjol. Prestasi dan juga form yang menyaksikan beliau dianggap playmaker terkemuka dalam pertandingan dan Liga Perdana musim lalu. Kini nyata sudah hilang. Satu kerupas ke tengah untuk mencari Azmi. Azman keluar untuk menukar kasutnya. Pemain yang dikritik hebat kerana ramai yang hairan kerana beliau tidak cemerlang di Jakarta, tapi 2 gol selepas 2 perlawanan downhill Piala Malaysia, sumbangan dari Azman Adnan. Jarak jauh dari Khairil. Selangor cuba mempertahankan rentak permainan, bergerak dari bawah. Namun begitu hantaran yang mudah dipatahkan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan. Jami dari Jose Iriarte. Kali ini tugas untuk mengawal Jose Iriarte diserahkan kepada Jeff Hopkins. Peluang untuk Negeri Sembilan. Selangor sebenarnya, bukannya Negeri Sembilan, yang dimiliki oleh Rizal Hassan. Apakah dia gugup ataupun terkejut kerana tiba-tiba saja peluang ini menjadi milik beliau? Mujur Osman Katmun pantas merebahkan badan. Sepakat penjuru yang pertama untuk Selangor ketika ini. Paksa dikeluarkan oleh penjaring gol tunggal Negeri Sembilan, Jose Iriarte, yang meninggalkan Azmi Muhammad bersorangan saja di barisan depan. Beres dia dari Ching Hong Aik. Di seberang sana ialah Rizal Hassan. Offside kali yang pertama. Situasi ini berlaku. Kasim Kadebacha dari Negeri Melaka membantu Nazri Abdullah. Seorang lagi pembantu pengadil ialah Anwar Abu. Saudara yang baru saja menyaksikan perlawanan ketika ini secara langsung terus dari Stadium Tun Abdul Rahman, Paroi Negeri Sembilan, tuan rumah berjersey merah, sedang mengatasi Selangor dengan 1-0. Permainan diminta diteruskan walaupun ada yang terjatuh akibat padang yang licin. Syahril cuba mencari Azman.
Ganesan mencari jalan selamat. Ganesan saudara pernah membantu Pulau Pinang, negeri asalnya. Dan Syaril Casero sama-sama dengan Jose Iriarte mewakili pasukan Pahang. Zami Muhammad Noor yang tidak dikawal di seberang padang. Dengan baik antara Zami dan juga Casero, tetapi kesukaran dialami oleh Casero kerana dia diapit oleh dua pemain. Rizal Hassan adalah pemain muda yang dipertaruhkan oleh Steve Wicks dan juga Selangor sendiri. Kesilapan dari Syaril Arsyad. Rajin ikan. Pemain yang sentiasa selalu tenang mengawal barisan pertahanannya. Robia yang lebih dahulu melompat untuk menanduk, tapi sayang sekali tidak ada rakan-rakan yang dapat membaca pergerakan dari Chris Bobia. Sekali lagi pemain-pemain Selangor tidak mempunyai jawapan dengan kekebalan barisan pertahanan Negeri Sembilan setakat ini. Nazat membantu, Zainal juga curut campur tangan. Azman hanya melihat saja, tapi bojorlah Jeff Hawkins yang lebih dahulu menuru. Rizal Ganesan sekali lagi pantas, langsung tidak mahu berkompromi dalam hal-hal sedemikian. Bola 50-50 tetap diterjahnya. Hanafiah, Hopkins, Aizal Lamin, Zainal Abidin Hassan yang setakat ini tertewas dengan satu jaringan Jose Iriarte. Jeff Hopkins coba mencari Rizal Hassan yang dirempuh dengan kemas tadi oleh Zami Muhammad Noor. Salah faham di antara Casero dengan Azmi Muhammad. Dua pemain offside. Hiomia sebenarnya yang offside, bukannya Azman. Hiomia tidak puas hati dengan rakan-rakan kerana tidak mendapat hantaran yang kemas. Ini sebenarnya menyukarkan beliau untuk melakukan pergerakan. Lihat, Hiomia begitu jauh sekali telah pun offside dalam kawasan pasukan Negeri Sembilan. Aizal
Satu-satunya peluang untuk Aizal Lamin ialah menerusi sepakan percuma. Jika menantang pasukan Kuala Lumpur, sedikit kekeliruan telah timbul. Siapakah sebenarnya yang menjadikan gol yang kedua? Lantaran melintang di hadapan pintu gol yang tidak dapat disambut oleh Kiomya. Azman menjadikan gol pertamanya dalam siri Dunhill Piala Malaysia di Alostar. Hasil kesilapan penjaga gol berpengalaman Kedah Syamsul Akmal sekarang ini dapat mengatasi Mehmet Darakovic. Pengadil bertindak bijak. Nazri Abdullah tidak mahu mengganggu rentak permainan. Jarang sekali beliau meniup whistle. Walaupun ada pemain-pemain yang terjatuh, seakan-akan ditarik, tapi dibiarkan saja oleh Nazri. Hopkins Selangor sudah menukar 2 pemain import baru pada awal musim. Mereka menampilkan Christopher Mandla dari Afrika Selatan dan juga penyerang termahal dalam sejarah dan Liga Perdana, Tony Cottee. Tapi keduanya tidak menjadi untuk merah kuning. Justru digantikan dengan Kiomya dan juga Jeff Hopkins. Tetapi pemain yang menyamakan kedudukan dalam sekelip mata ialah Azman Adnan. Apabila beliau mendapat satu peluang yang begitu terbuka, Osman Katmon jarang sekali diuji. Tetapi selepas 35 minit permainan berlangsung, Azman menggunakan pengalamannya sebenarnya, saudara. Kerana jarang ada pemain yang boleh menjadikan gol pada sudut yang begitu sukar seperti ini. Penjaga gol sudah dapat menutup setiap peluang, tetapi Azman dengan kaki kiri mencuba dan membuahkan hasil jadi 1-1. Tak siapa pun sangka, kerana permainan ini adalah jelas milik Negeri Sembilan. Tapi Azman menyamakan kedudukan pada minit ke-35 separuh masa yang pertama ini. 3 gol dalam 3 perlawanan untuk Azman Adnan. Maafkan saya, saudara, sebenarnya jaringan yang dilakukan oleh Azman Adnan pada minit ke-30 separuh masa yang pertama ini. Wicks nampak lega sedikit. Bagaimanapun saya percaya pasukan tuan rumah tidak akan berputus asa. Tidak mahu kejadian yang sama terus berulang apabila mereka tewas di tangan Selangor pada peringkat suku akhir Dunhill Piala FA dengan 2-4 di stadium ini. Terlepas Gustavo Sero, tapi permainan masih lagi diteruskan. Bola masih lagi dalam kawasan permainan. Syamsul Akmal. Azmi tidak offside. Begitu juga dengan Ganesan. Offside sebenarnya. 2 pemain, Azmi dan juga Ganesan, yang betul-betul berada di hadapan pintu gol Hadi Tahir.
sekali lagi, tiba-tiba saja dapat meloloskan diri. Sepakan percuma untuk Selangor yang tiba-tiba bangkit selepas dapat menyamakan kedudukan. Siapa yang akan melepaskan rebatan ini? Apakah Aizal ataupun Mehmet Rakovic, ataupun Syaril Arsyad, ataupun Nizam Hasan? Kerana kesemuanya berada berhampiran dengan bola ketika ini. Boleh dikatakan semua pemain Negeri Sembilan membuat benteng, tetapi rembatan yang lemah dilakukan oleh Muhammad Azhar Hizan. Osman terpaksa mengarahkan rakan-rakan di barisan depan supaya lebih cermat dan dapat memberikan semula konsentrasi terhadap permainan ini. Kerana secara tiba-tiba mereka terleka dan mereka hilang tumpuan, hilang konsentrasi kerana telah melepaskan Azman bergerak bebas. Sulakma. Zami sebenarnya perlu lebih berbabit dalam setiap pergerakan pasukan Negeri Sembilan. Rosli, satu jarak yang begitu sukar, mahu melepaskan rembatan. Di seberang sana ialah Gasero. Putaran ke dalam. Negeri Sembilan turun naik sepanjang musim ini untuk pasukan tuan rumah. Kedudukan kembali sama, disamakan oleh Azman Adnan. Dari sudut inilah Jose Iriarte dapat melepaskan tandukan tanpa dicabar. Negeri Sembilan menukar taktik mereka. Cheng Hong Aik. Lemah kali ini tolakan yang dilakukan oleh Hong Aik. Khairil juga hilang tumpuan dalam keadaan beliau boleh menguasai permainan dengan begitu mudah. Ini sudah yang sebenarnya merisaukan Karatu kerana permainan anak-anak buahnya tidak begitu konsisten. Lebih-lebih lagi ketika mereka menguasai permainan. Pertahanan yang berusia 32 tahun, berasal dari Cardiff, Wales. Ada Jack Hopkins. Xiaomia menyadari bahawa saingan untuk mewakili kesebelasan utama Arsenal begitu sukar, terus memilih untuk bersama dengan pasukan Selangor mencuba angin baru dalam karya bola sepak profesionalnya. Mana pula hantaran yang dilakukan oleh Gasero. Azmi masih lagi memburu jaringan berharga. Hadiah pribadi untuk Azmi Muhammad. Nazar
Pemain yang pernah mencetuskan kontroversi dengan kenyataan di akhbar musim lalu. Rakovic, Charil mencari Rizal Hasan. Hantaran yang baik, tapi agak sukar untuk Rizal bertindak, kecuali beliau lebih berusaha keras untuk mengasak Rosli Omar. Sepakan percuma kepada Negeri Sembilan. Hopkins yang sering membantah keputusan pengadil diberikan amaran lisan oleh Nazri. Budaya yang berbeza harus diingat dan harus disematkan di hati Hopkins, kerana kalau di Eropah pemain-pemain bisa untuk membantah dan juga berbalas bantahan dengan pengadil, tapi tidak di sini. Sekali lagi bagaimana rempuhan dari belakang dalam perebutan di udara. Ganesan meluru pantas. Siapa yang membantu Ganesan? Azmi ketika ini dapat mengatasi Ashraf Hanafiah. Satu chip yang dilakukan, dua pemain Negeri Sembilan menunggu di belakang. Tak sampai hantaran yang dilakukan tadi oleh Azmi. Gasero sana terus membuat clearance. Rizal, Azman dan juga Kiomia sekadar memerhatikan saja. Sementara itu ada pemain Negeri Sembilan yang mengalami kecederaan. Gasero menolak bola keluar bagi membolehkan rakannya dirawat. Saya rasa Syamsul Akmal Jabri Karatu juga memiliki Muhammad Fairuz Saleh, pemain skuad Liga Simpanan yang dikatakan boleh muncul sebagai match winner dan juga playmaker utama untuk Negeri Sembilan. Tetapi sayang sekali Fairuz, B. Morgan, Zaidi Nafiah dan juga Muhammad Nur Sheikh Ibrahim serta M. Balen diletakkan selaku pemain simpanan saja. Apakah ini masanya untuk menukar pemain? Itulah yang sedang dirancanakan oleh Karatu sambil menunggu kedudukan Syamsul Akmal, kerana tidak mahu mengganggu barisan pemain-pemain yang ada sekarang ini. Dalam pada itu permainan diteruskan semula. Sedang menuju minit-minit terakhir separuh masa yang pertama. Masih lagi dalam permainan. Peluang untuk Negeri Sembilan. Gasero terlalu jauh dari kakinya. Sero menggantikan Julio Cabelos yang tidak begitu menonjol untuk pasukan Negeri Sembilan. Walaupun Cabelos adalah import asal untuk pasukan Negeri Sembilan musim ini. Ketika ini di Stadium Darul Aman Al-Usta, tuan rumah sedang mengatasi
Brunei Darussalam dengan 2-0. Permainan yang juga menuju menit-menit terakhir separuh masa yang pertama. Barisan tengah yang agak crowded dengan barisan pemain-pemain. Hadi menangkap bola, memastikan bahawa tangkapannya kali ini kemas, tidak lagi melantun. Seorang lagi pemain import yang digugurkan oleh Negeri Sembilan ialah Ethan Andrioli. Sami sudah turun ke bawah, tempatnya diambil oleh Gasero. Manakala bahagian tengah dikemudi oleh Rosli Omar dan juga Syamsul Akmal. Ini dia Rosli. Cheng Hong Ai. Sero. Pastinya mencari Jose Iriarte. Antaran 1-2 di antara Iriarte dan juga Gasero mencemaskan barisan pertahanan Selangor. Geomia. Jelas sekali taktik yang digunakan oleh Selangor ialah menunggu saja peluang yang terbuka di barisan depan. Offside Chris Geomia. Permainan akan tamat bila-bila masa saja. Dengan kedudukannya 1-1, jaringan pembukaan oleh Jose Iriarte disamakan oleh penjalan berpengalaman Selangor, Azman Adnan. Ini Azman sekali lagi meluru pantas. Peluang untuk Azman. 2-1. Ada lebih kurang 7 ataupun 800 penyokong-penyokong Selangor di Stadium Tunku Abdul Rahman ini. Menit-menit akhir permainan. Sekali lagi barisan pertahanan yang begitu rapuh. Mehmet Darakovic dengan clearance yang jauh. Siapa yang mengejar Azman? Ganesan. Ganesan teragak-agak sama ada untuk menjatuhkan Azman ataupun untuk menyelamatkan bola. Dan Azman tanpa menunggu lama terus menewaskan Osman Katmon buat kali yang kedua. Inilah kali yang kedua Selangor menyerang, dan kali yang kedua terus menjaringkan gol, menghasilkan jaringan untuk Selangor Darul Ihsan. Juara bertahan dan Hil Piala Malaysia. Nazri terus meniupkan whistle penamat. Wicks berjalan megah. Karatu tunduk lesu, berkerut dahinya, memikirkan apa yang tidak menjadi kali ini. Dalam keadaan permainan milik mereka, yaitu terutamanya pada 20 menit yang kepada pasukan Laos. Dan masing-masing juga bersetuju kalau pemain-pemain remaja diberikan tugas di peringkat antarabangsa mewakili negara. Tapi persoalannya, bolehkah mereka menggalas tugas yang begitu berat itu? Dan persoalannya juga, ke manakah pemain-pemain yang ada sekarang ini hendak pergi kalau setakat beraksi dalam pertandingan peringkat tempatan seperti Dan Hil Liga Perdana dan juga Dan Hil Piala Malaysia sahaja? Apakah mereka hanya layak di sini? Apakah tidak ada peluang untuk mereka
mewakili pasukan Malaysia selaku pemain senior. Dan apakah pemain-pemain remaja di bawah bimbingan Hatim Susi itu akan digelar sebagai pemain senior kebangsaan? Memang seronok sebenarnya saudara untuk membicarakan topik tentang pasukan kebangsaan. Dan Game Piala Malaysia juga adalah pentas yang begitu berbeza sekali. Pentas untuk pemain-pemain yang dikatakan tidak mempunyai komitmen menunjukkan kemampuan mereka. Manakala pertandingan ini juga akan menunjukkan sejauh manakah peningkatan bola sepak di negara kita sejak Liga Semi Profesional dan juga Liga Profesional diwujudkan. Sambil itu cuba kita perhatikan di tengah padang apakah ada pertukaran. Negeri Sembilan yang lebih dahulu telah membuat pertukaran apabila Muhammad Fairuz Saleh dibawa masuk oleh M. Karatu untuk menggantikan Syamsul Akmal. Sambil itu lain-lain pemain seperti Zahidi Nafiah, Tristan Morgan dan juga Muhammad Noshir Ibrahim diletakkan dalam keadaan bersiap sedia. Bola sudah pun keluar. Pemain Faizal Zainal juga dibawa masuk oleh M. Karatu. Bermakna dua pertukaran dibuat oleh M. Karatu di separuh masa yang kedua ini. Seorang lagi pemain yang dikeluarkan ialah Rosli Omar. Kiomia dijatuhkan oleh Ganesan. Lihat sekali dalam gerakan ini, Ganesan tidak mempunyai jalan lain. Sumbangan Kiomia tidak seberapa setakat ini. Ada 45 minit untuk Negeri Sembilan. Selangor juga menunggu penuh debaran 45 minit. Separuh masa yang kedua. Dan mereka boleh pulang lagi dengan 3 mata penuh untuk menjadi pasukan tunggal yang dapat mengekalkan rekod bersih selepas 3 perlawanan dengan 3 kemenangan berturut-turut. Yasero putaran kepada Negeri Sembilan. Cheng Hong Aik dijatuhkan oleh Syaril Arsan. Sero perlu diberikan lebih banyak peluang untuk melakukan serangan bagi pihak Negeri Sembilan. Yardi meluru pantas tapi tidak dapat melakukan tandukan. Fairuz Sami lambat untuk menolak. Faizal prestasinya juga merosot, bahkan beliau jarang ada dalam kesebelasan utama kebelakangan ini. Badan yang terlalu mudah untuk Hadi Tahir dari Fairuz Saleh. Bahaya tolakan ke belakang dari Khairil Zainal tadi.
dianggap sebagai sweeper kebal dalam pembikinan. Tapi sebenarnya beliau perlu lebih banyak belajar lagi. Dalam pada itu, Azmi berjaya mendapatkan sepakan percuma untuk Negeri Sembilan. Jurakovic tidak puas hati dengan keputusan Nazri Abdullah. Pada pandangannya, bukanlah satu kesalahan yang berat dilakukan tadi oleh Ashraf Hanafiah. Benteng diminta ke belakang lagi oleh Nazri. Gasero ataupun Jose Iriarte. Tapi Iriarte sudah pun meninggalkan bola untuk sama-sama membuat benteng. Dari Gasero, cantik, gol penyamaan. Baru 5 minit separuh masa yang kedua. Gustavo Zero. Kembali memberi keyakinan kepada penyokong-penyokong Negeri Sembilan dan juga rakan-rakannya dengan gol penyamaan menerusi sepakan percuma. Cheng Hong Aik membuat dummy, tapi yang melepaskan tendangan ialah Gasero, langsung tidak kena benteng dan Hadi tertewas. Lihat dari sudut ini pula bagaimana Gasero dapat memperdayakan Hadi Tahir dengan gol penyamaan. Semakin rancak, saya percaya perlawanan ini. 2-2. Zero yang telah menjadikan gol kedua untuk Negeri Sembilan ketika menewaskan Melaka 2-0 pada 23 Ogos yang lalu. Jaringan terakhir dari Gustavo Zero. Perebutan berlaku. Sepakan percuma. Kalaulah barisan pertahanan tidak kerap melakukan kesilapan-kesilapan mudah, pasti Negeri Sembilan yang lebih lega. Tetapi dua kesilapan mudah, dua gol mudah juga diperolehi oleh Selangor. Cheng Hong Aik dah saja menurut pantas Ganesan. Masih lagi dalam kawasan permainan. Clearance dari Zainal Abidin Hasan. Khairil. Dikeluarkan oleh Jeff Hawkins. Faizal sudah ke seberang padang. Dan kita lihat sekali lagi dari sudut ini yang saya rasa lebih jelas untuk kita. Melencong bola. Dan Hadi pastinya akan memikirkan apakah tepat tindakan beliau mengatur pemain-pemain membuat benteng. Dan sejauh mana juga keupayaan Selangor untuk mengulangi kehebatan mereka ketika mengalahkan Negeri Sembilan di sini. Liga 26 April yang lalu, Negeri Sembilan berjaya mengalahkan Selangor dengan 2-1. Tetapi ketika bertandang di Shah Alam, mereka tewas dengan 2-4.
tewas pada angka yang sama juga pada perlawanan Dunhill Piala FA. Kita lihat sekali lagi Azmi yang dipersalahkan. Sambil itu Selangor bersiap sedia untuk mengambil sepakan penjuru yang pertama bagi mereka di separuh masa yang kedua ini. Norakovic. Tuan bola dikeluarkan tadi oleh Rajinikan. Syaril lambat. Fairuz Saleh. Satu chip yang sedikit kuat mencari Azmi Muhammad. Karatu belum boleh tersenyum puas. Bukan mereka masih lagi belum selamat. Kalau boleh Karatu mahu mengutip mata penuh bagi meriahkan lagi sambutan Hari Balinya. Dia tidak meraihkannya kerana mahu memastikan Negeri Sembilan membuat persediaan rapi untuk menghadapi Selangor. Steve Wicks yang berazam untuk merangkul 3 gelaran utama dalam pertandingan Dunhill Liga Malaysia. Dunhill Piala FA sudah menjadi milik mereka. Dunhill Liga Perdana terlepas. Yang tinggal sekarang ini hanyalah Dunhill Piala Malaysia, yang sentiasa menjadi kebanggaan Selangor sejak dari dulu lagi. Negeri Sembilan belum lagi memiliki kejayaan yang boleh dibanggakan mereka. Tahun lalu adalah yang terbaik. Geseran berlaku di antara Kiomia dengan Ganison. Kedua pemain dipanggil. Khairil cuba campur tangan. Dalam keadaan begini macam-macam boleh berlaku. Tolak menolak, siku menyiku, tarik menarik. Azmi Muhammad memang nampak keletihan. Saya juga memastikan bahawa permainan ini masih lagi milik Negeri Sembilan. Cari ruang untuk melepaskan rembatan, dapat dihalang tadi oleh Rizal Hassan. Pelanggaran yang membabitkan Faizal dengan Rizal. Keduanya mengalami kecederaan. Tapi nampak yang agak teruk sedikit ialah Faizal. Dia dibantu oleh saudara kembarnya. Yang dipersalahkan peluru dari belakang. Saya rasa memberikan kata dua kepada Faizal. Izzat. Para pemain yang menjadi sandaran Selangor, yang punya skuad yang begitu besar sekali. Kehadiran pemain-pemain seperti Nazab Fizan ini sebenarnya saudara, beserta dengan Aizat Lamin, Hadi Tahir dan juga Rizal Hassan telah
membuatkan pemain-pemain sini yang lain seperti Mubin Mokhtar, Syahrin Majid dan juga Ismail Ibrahim diketepikan. Zainal diperlukan untuk mengemudi barisan pertahanan, membimbing rakan-rakan yang lebih junior darinya. Rakovic agak tenggelam. Ashraf, Azman membuat dummy, biarkan Kiomya mengatur gerakan untuk Selangor, tapi hanya seketika saja. Agak lambat juga pergerakan dari pemain-pemain Negeri Sembilan. Barulah sekarang ini Gasero cuba mencari Azmi Muhammad. Tidak ada backup dari kasut tengah. Agak jauh Zami Mumadno, Cheng Hong Aik dan yang lain-lain berada di barisan pertahanan. Faizal, pada itu Selangor sudah mengarahkan dua pemain simpanannya membuat warming up. Pergerakan akan dilakukan bila-bila masa sahaja, terutamanya untuk memantapkan barisan depan kerana Rizal Hassan tidak berfungsi. Begitu juga dengan Chris Kiomya. Fairuz memberanikan diri untuk terus naik ke atas pada Zami Mumadno. Di seberang sana, di belakang sana juga ialah Azmi Muhammad yang tidak dikawal. Kad kuning yang pertama perlawanan diberikan kepada Nazab Gizan yang menjatuhkan Fairuz tadi. Dalam pada itu Jose Iriarte cuba menarik perhatian dengan terus merembat. Bojo dapat diselamatkan oleh Hadi, namun begitu sepakan itu tidak dikira. Kadel agak lambat untuk membuat keputusan membenarkan pegawai perubatan masuk. Pukulan yang memang keras dilakukan oleh Nazab. Gasero sekali lagi menjadi tumpuan pada sudut yang boleh saya katakan sama. Beliau menghidupkan suasana Stadium Tunku Abdul Rahman ini. Cheng Hong Aik sekali lagi membuat dummy. Kali ini diarahkan ke sebelah kiri pintu gol Hadi pula. Tunggu dari gerak perlahan nanti bagaimana sepakan dilakukan oleh Gasero. Yang berusia 29 tahun mencari sudut sebelah kiri pula jauh kali ini. Cubaan yang dilakukan oleh Gasero. Semakin sibuk Khairil paling jauh untuk mencari saudara kembarnya Faizal. Sekali lagi Ganesan dan Kiomya bergeseran. Dibiarkan saja oleh Kiomya dan juga Nazri Abdullah. Amin. Dan Jose Iriarte begitu juga sekarang ini. Fairuz Saleh antara lintang dalam kotak penalti.
Agak sukar Azmi. Hampir 20 minit di separuh masa yang kedua. 2 sama. 4 gol dapat kita saksikan secara langsung malam ini. Jose Riarte, sepakat penjuru. Beliau adalah pemain terbaik Negeri Sembilan malam ini. Apa posisinya jangan ditanya, kerana beliau ada di barisan pertahanan tengah dan juga di depan. Di mana-mana saja ada kelibat Jose Riarte. Hawkins tidak senang duduk dibuatnya. Sekali lagi bola hanya melintasi saja hadapan pintu gol Selangor. Semua pemain menanduk dan menendang angin. Ganesan antara pemain yang menjadi tumpuan. Casero kita lihat sepakan percuma yang rendah. Sepakan penjuru sebenarnya. Itu juga terlambat. Saya Wicks akan hanya membuat pertukaran pada 15 minit yang terakhir. Aizal mencari Kromia. Posisi back kiri seakan-akan sudah sah menjadi milik Azal Lamin. Chris Kromia sekali lagi dengan rempatan kencang. Inilah kuat pertama dari Chris Kromia pada malam ini. Tidak banyak peluang yang dimiliki oleh beliau. Pergerakannya sentiasa diikat oleh Ganesan. Sekali lagi dengan kaki kanan. Osman sudah dapat menutup ruang pintu gol. Zal cantik dapat mengatasi Cheng Hong Ai. Cross dari Rizal Hassan. Mananya lemah dilakukan oleh Khairil tadi. Penguasaan dari Selangor. Nazam Hizan, Syaril Arsyad. Jalan yang sukar untuk Syaril sebenarnya. Peluru pantas tadi ialah Ganesan. Keterlaluan kalau saya katakan beliau paling cemerlang di barisan pertahanan untuk pasukan Negeri Sembilan. Azman muncul lagi. Tak ingat saya bila kali terakhir menyebut namanya di separuh masa yang kedua ini. Tapi tiba-tiba saja beliau meluru untuk menanduk. Cuba menyambut hantaran yang dilakukan oleh Aizal. Lewati pintu gol. Rajinikan juga bekerja keras malam ini. Ratu tidak mahu membuat pertukaran secara mendadak. Beliau hanya ada seorang saja lagi pemain simpanan yang boleh digunakan. Untuk makluman saudara, di stadium utama
Negeri Kanga. Bahang sedang mengatasi Perlis dengan 1-0. Manakala satu lagi perlawanan yang juga berlangsung di utara tanah air. Ini kita perhatikan terlebih dahulu bagaimana Jose Iriarte hampir saja dapat merangkap Hadi Tahir dengan rembatan kaki kiri dari luar kotak penalti. Bagaimana percubaan dilakukan oleh Jose Iriarte. Sambil itu Negeri Sembilan sekarang dengan rembatan kencang yang dilakukan oleh Jose Iriarte. Sambil kita sebentar tadi menyaksikan percubaan Jose Iriarte, tapi Gasero sebenarnya yang baru saja melepaskan rembatan pakai peluru sehingga pecah papan iklan di belakang pintu gol Selangor. Dalam keadaan begini, masing-masing begitu gemetar sekali, tidak mahu melakukan banyak kesilapan. Azmi untuk Faizal, rembatan dari Faizal, side netting. Zainal cuba membantah keputusan Nazri yang meneruskan permainan. Dalam keadaan sebentar tadi Azmi mengangkat kaki tinggi, Tristan Morgan diarahkan membuat warming up. Inilah satu-satunya pemain simpanan yang tinggal. Kota satu saja lagi tinggal untuk pasukan Negeri Sembilan. Selangor masih lagi menyimpan semua pemain yang tidak diturunkan hari ini. Gasero, Zami terleka sedikit. Faizal lambat tapi berjaya mendapatkan sepakan percuma. Apakah Ismail ataupun Rusdi Suparman? Bekas ketua pasukan yang tidak mendapat tempat dalam perancangan Steve Wicks. Untuk makluman saudara, Kedah sekarang ini sedang mengatasi Brunei Darussalam dengan 3-0. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Darul Aman. Alosta, Gasero antaran 1-2 dengan Azmi. Bahaya kedudukan ketika ini karena Jeff Hawkins membuat, bukan Jeff Hawkins tapi Ashraf Hanafiah yang membuat clearance betul-betul di hadapan pintu golnya. Seorang lagi pemain Liga Simpanan, Hairil Zamri Rashid, yang akan dimasukkan oleh Steve Wicks. Sejak dari pertengahan musim dan di Liga Perdana lagi, Selangor telah memperkenalkan begitu ramai sekali muka-muka baru, terutamanya dari skuad Liga Simpanan mereka. Urusan dan juga jurulatih MVS saja yang tahu. Rasanya sumbangan pemain-pemain lain masih lagi boleh digunakan. Sambil itu main yang dibawa keluar ialah Rizal Hasan. Main gantian pertama untuk Selangor Darul Ihsan, Hairil Zamri dibawa masuk.
Kuamia. 3 pemain mengapit Chris Kuamia. Khairil untuk Azmi Muhammad. Advantage. Selangor mendakwa, pemain-pemain Selangor mendakwa bola terkena tangan Azmi. Masih lagi hanya kejar-kejar satu bola. Syaril. Soalan yang sering diajukan oleh peminat bola sepak tempatan ialah apakah benar mutu dan Liga Perdana ini sudah merosot. Saya rasa mengambil masa yang agak lama untuk mengupasnya, saudara. Ahmad Durakovic, Khairil Zamri. Negeri Sembilan yang berjaya merampas bola itu tadi, dan sekarang ini Zami Muhammad Noor. Sekali lagi pemain-pemain Negeri Sembilan, terutama di bahagian tengah, tidak bergerak untuk membuka ruang. Syaril Arsyad tidak mendebarkan juga aksi Osman Katmun. Kampanye tidak kemas. Seberang sana ialah Gasero. Kalau hantaran tadi tidak dipintas oleh Jeff Hopkins, pasti boleh membawa pada. Opening yang dilakukan oleh Rajinikan. Ong Aik antara pelatih skuad bola sepak Kesukan C. Ismail Ibrahim akan dibawa masuk oleh Selangor. Saya percaya untuk menguatkan lagi barisan tengah, kerana Ahmad Durakovic sekadar memerhatikan saja pemain-pemain Negeri Sembilan bertukar-tukar hantaran. Padang yang tidak begitu rata ketika ini. Saya percaya juga salah seorang pemain muda dalam pasukan Selangor akan dibawa keluar, ataupun mungkin juga pemain berpengalaman di barisan depan yang tidak berfungsi seperti Azman Adnan. Memang jelas sekali Azman yang akan dibawa keluar oleh Steve Wicks. Apakah cukup sudah sumbangan 2 gol dari Azman Adnan? Ismail Ibrahim kembali bergandingan dengan Ahmad Durakovic. Khairil Zamri diberikan tanggungjawab untuk membantu Chris Kuamia. Tristan Morgan pula akan menjadi pemain gantian ketiga untuk Negeri Sembilan. Saya rasa Azmi akan dibawa keluar, tapi dalam pada itu Ching Hong Aik pula yang terhencut-hencut. Memungkinkan juga beliau akan direhatkan. Ini Hong Aik, atas pemain Negeri Melaka. Pertama dari Ismail Ibrahim, sudah 2 kali menjulang Piala Malaysia untuk Selangor.
Mehmet Durakovic naik ke atas. Rajinikan dapat membantu. Jose Iriarte coba dijatuhkan tadi oleh Nazab Gizan. Mana masih lagi dikawal oleh Jose Iriarte, tidak dapat melepaskan diri dalam kawalan Ashraf Hanafiah. Ching Hong Aik akan dibawa keluar sebentar lagi. Zami Karatu masih lagi memberi peluang kepada Azmi Muhammad, penjaring terbanyak skuad Malaysia di Jakarta. Hopkins menyekat pergerakan Zami Muhammad No. Main yang berasal dari Australia, Tristan Morgan, pemain yang telah menjaringkan salah satu daripada 3 gol pasukan Negeri Sembilan ketika menundukkan Brunei dengan 3-1 di Bandar Seri Begawan. Debut pertamanya ialah ketika menentang pasukan Kelantan 15 Julai yang lalu, menjaringkan gol pertama. Kedua pasukan seri 2-2 di sini. Sero akan mengambil sepakan. Iriarte, Morgan, Azmi, semuanya menunggu. Faizal terus melakukan percubaan yang tidak begitu digemari oleh segelintir penyokong di sini, yang mengharapkan bahawa beliau melakukan hantaran kepada Jose Iriarte ataupun Azmi Muhammad yang sudah pun menunggu. Tristan Morgan terlepas. Mehmet Durakovic sekarang ini, 2 pemain Selangor menunggu. Ganesan membantu. Pemain banyak yang berjalan saja. Ada yang saya rasa lega dengan keputusan baru Persatuan Bola Sepak Malaysia yang mahu memendekkan jadual Liga Perdana, karena sudah saya rasa 3 musim berturut-turut mereka bermain bola sepanjang tahun. Wilson sekali lagi menjadi penyelamat. Syarif Larsan, Zabizan, Aizal Lamin membuat overlapping. Lemah saja karena dilakukan oleh Aizal. Azmi dapat mengatasi Ashraf Hanafiah. Tristan Morgan membuka permainan di seberang sana. Tristan Morgan peluang untuk pasukan Negeri Sembilan. Zainal menggunakan pengalamannya, tenang saja membuat clearance. Faizal Khairil harus, dan inilah Gasero. Rajinikan tidak offside ialah Faizal. Hantaran jauh mencari Jose Iriarte. Tristan Morgan sebenarnya. Ada pemain yang seakan-akan sama dan serupa. Bahaya. Tidak akan dilakukan oleh Khairil. Kad kuning. Pemain kedua yang diberikan amaran tertulis oleh pengadil malam ini.
Faizan sebenarnya, bukannya Aizal Amin. Keras kerjaan yang dilakukan oleh Faizal, Khairil sebenarnya. Steve mau memasukkan Anwar Abu Bakar. Kuning untuk Khairil. Pastinya Nazaf Hizan terpaksa melupakan permainan ini. Ada tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi. Kedudukan 2-2 mungkin sudah melegakan. Selangor kerana sekurang-kurangnya mereka berkongsi mata. Saya rasa pegawai pasukan Selangor sedang menunggu doktor yang bertugas di stadium ini kerana Nazaf Hizan memerlukan rawatan yang lebih sempurna. Sambil di tengah padang ketika ini Anwar Abu Bakar sudah pun masuk jadi pemain gantian ketiga untuk Selangor Dororesan. Bagi Nazaf yang bermain boleh dikatakan baik juga kerana beliau dapat membantu Mehmet Durakovic. Pemain muda yang menjadi sandaran Selangor untuk masa depan. Saya rasa dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Dalam keadaan permainan sedang menuju ke minit-minit akhir perlawanan. Gasero tidak mau melepaskan bola kepada Zami. Bola masih lagi dalam kawasan permainan. Walaupun Zami tadi yang sudah menunggu. Faizal. Sero dan Zainal bin Hasan tengah bersama dengan dalam skuad Pahang Darul Makmur. Tahun 1995. Mana hantaran dari Faizal. Negeri Sembilan mempunyai rekod 9 kemenangan, 3 seri dan 2 kali kalah di stadium Tuan Kodur Rahman Faro ini. Selangor juga tidak mempunyai rekod yang baik ketika beraksi di gelanggang lawan, terutamanya dalam perlawanan Damhil Liga Perdana. 5 menang, 1 seri dan 8 kali kalah. Tapi kejayaan mengalahkan Kedah tempoh hari memperbaiki sedikit kedudukan mereka. Dimaklumkan bahawa perlawanan di Alustar menuju ke minit-minit akhir dengan kedudukannya Kedah 3, Brunei 1, manakala di Kota Kinabalu Sabah mendolei Perak dengan 1-0. Dan permainan dilaporkan baru juga bermula kerana hujan lebat turun di Kota Kinabalu mengakibatkan perlawanan terganggu. RRT dipersalahkan. Menghalang kemarahan Zainal Abidin, juga bekas teammate bersama skuad Pahang satu ketika dahulu.
Tackle bersih dari Rajinikan. Yang saya rasa perlu diberikan peluang untuk terus menyarung jersey kebangsaan. Beliau antara pemain yang beraksi dengan baik di Jakarta. Di Stadium Utama Kangar, tuan rumah masih lagi ketinggalan di tangan pasukan Pahang Darul Makmur dengan 0-1. Ashraf Hanafiah pula membantah Nazri Abdullah. Lawanan semakin sengit. Menit-menit akhir permainan, detik-detik yang begitu mencemaskan semua. Selangor cuba mempertahankan kedudukan ini untuk mereka terus kekal di tangga teratas kumpulan A. Selepas 3 perlawanan, Negeri Sembilan juga mahu memperbaiki kedudukan. Rendah saja tendangan dilakukan oleh Gasero. Putaran ke dalam. Orang yang menjadi tumpuan ialah Nazri. Bilakah beliau akan menunjukkan whistle terakhir, whistle penamat perlawanan? Dengan Kuala Lumpur tidak beraksi hari ini, Kedah, kalau kedudukan kekal 3-1, dapat mengutip 3 mata pertama, kembali menghidupkan peluang untuk memburu tempat ke separuh akhir. Selangor dengan 7 mata, Negeri Sembilan dengan 4 mata selepas 2 perlawanan. Anwar Abu Bakar juga terpaksa turun ke bawah. Sebagai percuma untuk Negeri Sembilan. Ismail, Aizal Lamin, Zamri. Bola terkena tangan tapi diteruskan oleh Pokadel, dan itu dia gol. Dan saya rasa ini gol kemenangan Anwar Abu Bakar. Sudah beberapa kali Anwar pasti akan menjadi pemusnah di saat-saat akhir. Dia meluru pantas untuk menanduk pemain-pemain Selangor tadi. Masih lagi mahu memprotes, tetapi tindakan bijak dari pengadil meneruskan permainan. Hairil Zamri melambungkan bola dalam kotak penalti. Menunggu ialah Anwar Abu Bakar. Bola memang terkena tangan Zami. Permainan diteruskan, dan di tengah padang sudah pun tamat. Kita masih lagi menyaksikan bagaimana Anwar menjaringkan gol kemenangan dengan satu glancing header pada minit ke-90. Jadi Steve Wicks terus meluru ke padang memeluk anak-anak buahnya. Selangor menang, mengutip 3 lagi mata penuh. Kemenangan 3-2 menewaskan Negeri Sembilan. Satu gelanggang yang tidak lagi teramat untuk Negeri Sembilan, dan Selangor telah membuktikannya sekali lagi. Negeri Sembilan boleh dikalahkan di Stadium Tuan Rahman Paroi ini seperti yang berlaku dalam perlawanan Danhil Piala FA. Menangis kegembiraan Anwar. Kerana kehadirannya hanyalah sebagai pemain gantian, tetapi beliau menjadi penyelamat secara keseluruhannya. Walaupun tempat dalam kesebelasan utama memang sukar untuk dimiliki dengan kehadiran pemain-pemain muda yang lain, dan Anwar memberikan keputusan muktamad di Stadium
Tuan Kodru Rahman Paroi, Selangor 3, Negeri Sembilan 2. Jadi sekian dahulu liputan secara langsung kami, dan Gil Piala Malaysia akan menemui anda bila-bila masa saja dalam pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan. Saya pinjam perkataan Abu Bakar Atan, gila gol dari Anwar Abu Bakar yang terus menamatkan cabaran Negeri Sembilan di gelanggang sendiri, seterusnya meninggalkan kenangan pahit untuk Negeri Sembilan, yang manis untuk Selangor. Sekian dari kami, selamat malam dan majulah sukan untuk semua.